RTM Kuching. Silakan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memberi perhatian khusus kepada Sarawak dalam pengurusan banjir. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim memberitahu perhatian tersebut adalah kesiapsiagaan daripada semua agensi terlibat dalam pengurusan banjir bermula bulan ini hingga Mac depan. Ini juga termasuk meningkatkan bantuan dari segi bilangan pegawai, anggota dan logistik di pusat peminahan bagi membantu penduduk terjejas banjir di negeri ini. Datuk Seri Syahidan berkata demikian kepada media selepas melawat penduduk terjejas banjir di Pusat Peminahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Mang, Kota Semarahan. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugat Mbas. PPS SK Mang menempatkan seramai 108 penduduk terjejas banjir daripada 24 buah keluarga. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan setakat pukul 10.30 malam tadi, seramai 2,613 penduduk terjejas banjir melibatkan 697 keluarga yang ditempatkan di 18 PPS di seluruh negeri. Daripada jumlah tersebut, 1,831 orang ditempatkan di 9 PPS bahagian Samarahan, 590 orang di 6 PPS di bahagian Serian dan 192 orang di 3 PPS di bahagian Mukah. Projek pembangunan kawasan tebingan kampung awat-awat di Lawas akan mampu menjadikan perkampungan nelayan yang kaya dengan produk pelancongan menara itu sebagai kawasan tarikan pelancong. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Wang Tengah Aliasan berkata projek pengindahan tersebut menelan kos sebanyak 22.9 juta ringgit termasuk pembinaan jambatan untuk menghubungkan perkampungan awat-awat. Katanya projek tersebut merupakan salah satu perancangan kerajaan untuk menambah baik dan meningkatkan keceriaan serta keindahan di kawasan tebingan kampung awat-awat. Dan kita membawanya ini di luar bandar kampung. Jadi ini adalah satu proses bagaimana kita cuba untuk nak memperbandarkan kawasan luar bandar itu sendiri dan supaya masyarakat kita boleh diintegrate dalam usaha kita untuk memastikan mereka ini akan terlibat sama dalam proses pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Timbalan Ketua Menteri berkata kepada pemerintah semasa mengadakan lawatan ke tapak projek pengindahan tebing sungai kampung awat-awat di Lawas. Projek itu kini 94% siap dan dijangka siap sepenuhnya April ini. Ia turut dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk restoran, medan makan dan pasar selain lanskap yang menarik. Kampung Temaga Melayu di Sematan Lunduk kini mempunyai jeti yang bernilai RM242,000 bagi pendaratan ikan dan galangan bot nelayan. Projek di bawah pelaksanaan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan Jabatan Perikanan Laut Sarawak ini telah beroperasi sejak Ogos tahun lepas. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato' Anthony Nogeh Gumbek yang merasmikan projek itu di Kampung Temaga berkata, dengan adanya jeti pendaratan ikan dan galangan akan memberi kemudahan kepada nelayan di kampung tersebut dan kampung berdekatan untuk membawa hasil tangkapan. Katanya ia juga memudahkan nelayan tempatan untuk membuat kerja-kerja kecil membaiki bot dan juga menarik bot ke darat untuk simpanan. Ini memandangkan tiada kemudahan galangan di kawasan Sematan atau Lundu. Pada majlis ini, beliau menyampaikan cek berjumlah RM15,000 masing-masing kepada 5 penerima bagi projek khas perumahan nelayan. Dato' Anthony Nogeh turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM50,000 untuk membaik pulih dan membina tanas baharu untuk Dewan Masyarakat Kampung Temaga Melayu. Kerajaan negeri terus komited untuk membangunkan usahawan dalam talian menerusi pelbagai program bagi membantu para usahawan khususnya di luar bandar.
Ahli Dewan Undangan Negeri Semuja, John Ilus berkata, ia penting untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai cara dan strategi pemasaran menerusi dalam talian, selain memberi panduan mengendalikan teknologi dengan betul. Jelasnya para usahawan luar bandar perlu merebut peluang terutama beralih daripada konvensional kepada digital. Beliau berucap pada majlis perasmian Bengkel Pemasaran Online Siri 2 Palang 2018, bahagian Serian di Tebakang Serian. Lebih 20 usahawan dari sekitar Serian menyertai bengkel yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang Sarawak. Program Jualan Sentuhan Rakyat PJSR yang diadakan di Bandar Limbang mendapat sambutan luar biasa apabila orang ramai menanti seawal pukul 8 pagi meskipun jualan hanya bermula pukul 9 pagi. Berucap merasmikan PJSR, Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah mengingatkan para peniaga runcit agar tidak mengambil keuntungan daripada harga murah yang ditawarkan pada program tersebut dengan membeli secara borong dan menjual semula dengan harga asal. Ujarnya ini kerana matlamat asal PJSR memberi keutamaan kepada golongan sasar yang memerlukan untuk membeli barangan dengan harga yang berpatutan. Pada program itu, Hasbi turut memberi subsidi RM1 untuk minyak masak paket dan tepung. Minyak masak paket yang berharga RM2.40 dijual dengan harga RM1.40, manakala tepung yang berharga RM1.15 dijual dengan harga RM15 sahaja sepaket. Turut dijual pada PJSR termasuk beras, gula, telur, susu, ayam dan ikan. PJSR merupakan inisiatif kerajaan bagi mengurangkan kos sara hidup yang dilaksanakan dengan kerjasama KPDN-KK dan Pharma di semua kawasan Parlimen sehingga Jun tahun ini. Berlanjutan lantikan sebagai tuai rumah dan ketua masyarakat perlu melalui beberapa fasa sebelum surat lanjutan perlantikan seseorang tuai rumah itu dapat dilulus dan diserahkan. Menurut Pegawai Daerah Sibu Awang Yusuf Awang Mustafa, pihaknya perlu mengemukakan senarai nama tuai-tuai rumah dan penghulu kepada pihak polis untuk pemeriksaan latar belakang mereka. Selain itu, pemimpin masyarakat ini perlu menjalani pemeriksaan kesihatan bagi memastikan mereka masih mampu menjalankan tanggungjawab. Malah mereka perlu menjalani sesi temuduga untuk tujuan pelanjutan lantikan itu. We need to verify lah, some of them still with the police for the police training and some other reason lah. That's why we take some time also to make it official. Katanya hanya selepas itu senarai tersebut dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa yang diketuai residen bahagian untuk pertimbangan kelulusan. Justru itu, proses ini akan mengambil sedikit masa dan menyebabkan sedikit kelewatan untuk menyerahkan surat lanjutan pelantikan kepada tuai-tuai rumah tersebut. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis penyerahan surat lantikan dan surat lanjutan lantikan kepada ketua masyarakat di Sibu. Seramai 62 tuai rumah, 5 kapitan, 2 tuai rumah baharu dan seorang penghulu menerima surat lantikan masing-masing pada majlis tersebut. Turut hadir Adun Dudong, Datuk Tiong Tai King. Tradisi masyarakat Tionghoa yang melakar dan menulis kaligrafi Cina menjelang sambutan Tahun Baru Cina perlu dipertahan dan dikekalkan untuk tatapan generasi muda. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin berkata kaligrafi Cina yang merupakan warisan budaya masyarakat Cina dihasilkan dengan tulisan yang cantik serta ayat-ayat yang baik. Jelasnya ini mampu memupuk sikap yang baik dalam kalangan masyarakat Tionghoa. Penulisan kaligrafi ini memerlukan disiplin yang tinggi dengan mengajar penulis bertoleransi dan menghormati pelbagai budaya dalam masyarakat majmuk. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan pertandingan penulisan kaligrafi bersebenar Tahun Baru Cina di premis Persatuan Hopoh Miri. Isteri yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib menyempurnakan perasmian Tadika Mutiara Suria di Petrajaya Kuching semalam.
Tadika Mutiara Suria merupakan sebuah tadika Islam antarabangsa Inggeris yang memberi penekanan penggunaan bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran matematik, sains dan bacaan Al-Quran. Ditubuhkan pada tahun lepas, tadika itu bertujuan untuk memenuhi keperluan serta permintaan daripada ibu bapa yang mahukan anak-anak mendapat pendidikan bahasa Inggeris yang berkualiti selain daripada pendidikan agama. Pada majlis tersebut, Puan Ragat Kurudi menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada jawatan kuasa tadika untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran. Air terjun Rimuan Sianang di Kampung Tai Surian mempunyai potensi untuk dijadikan kawasan riadah, terutama bagi warga kota dan pelancong. Kampung yang terletak kira-kira 55 km dari pusat bandaraya Kuching itu boleh dikunjungi melalui jalan darat yang mengambil masa lebih 1 jam perjalanan. Kawasan yang kaya dengan durian gunung itu mudah diteroka melalui denai sedia ada yang digunakan penduduk kampung dan mengambil masa lebih kurang setengah jam untuk ke air terjun Rimuan Sianang. Pengamal media seramai lebih kurang 20 orang antara yang dibawa ke kawasan ini menerusi program anjuran Persatuan Wartawan Kawasan Kuching KDJA bersama Petroleum Nasional Berhad Petronas Sarawak. Program sedemikian antara lain bagi merapatkan kerjasama antara syarikat petroleum negara itu dan pengamal media selain meluangkan masa membersih kawasan denai dan seterusnya mempromosi kawasan tersebut. Antara atau cara program itu termasuk mandi manda di kawasan air terjun Rimuan Sianang selain menikmati buah durian gunung yang disediakan penduduk kampung. Pasukan menembak Angkatan Tentera Malaysia ATM mengungguli pertandingan menembak kategori lelaki dan wanita Piala Ketua Menteri Sarawak. Dalam pertandingan selama 2 hari itu, ATM berjaya menewaskan 12 pasukan yang mewakili agensi penguatkuasaan lain di Sarawak. Selain piala, pemenang turut membawa pulang wang tunai RM5,000 bagi setiap kategori. Hadir bagi penyampaian hadiah Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg. Turut hadir bekas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abang Muhammad Salahuddin. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9 pagi, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Pahlawan Muhammad Zuraidi Ibrahim menghadiri program Lupus Barang Kes JSJN Peringkat Kontingen Sarawak di IPK Sarawak Kuching. Manakala pada pukul 11.30 pagi, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg merasmikan 5th International Seminar on Sports and Exercise Psychology di Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 3 petang, Menteri Muda Wanita dan Pembangunan Kanak-Kanak Ruzi Yunus menutup program Discover Your Wow di Miri. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan.